Ya. Okey. Baik, sebab kalau kita nak buat semua soalan, memang tak sempat lah. So, kita akan tengok kepada 3 soalan yang kita nak pilih. Okey, so kita tengok satu-satu dulu. Bila kamu dapat kertas 2, pastikan kamu baca dulu pilihan soalan. Okey, dan pastikan soalan-soalan yang kamu nak jawab itu adalah soalan-soalan yang memang kamu boleh jawab. Contoh kalau kita lihat okey, contoh soalan nombor 1A ni, okey, tindakan yang diambil oleh kerajaan, okey, bermakna merujuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Bagaimana keputusan tersebut diambil. Itu 1A. 5 markah. Kemudian yang ini, okey, perbezaan yang wujud antara kedua-dua barang tersebut dari segi ekonomi. B. Kemudian yang C, tentang sistem ekonomi negara X dan negara Y dan bezakannya. Bezakan ciri-ciri sistem ekonomi. Itu 1. Okey, soalan nombor 1. Soalan nombor 2, okey, yang ini okey, diambil daripada bab yang ke-3, okey, iaitu wang bank dan juga pendapatan individu, iaitu berkaitan dengan nombor 2 tentang profession Cik Remy ni. Okey, Cik Remy memilih guru padahal dia adalah sarjana muda sains perubatan. Okey. Kemudian faedah sampingan. Okey. Kemudian juga itu soalan A. Soalan B berkaitan dengan mengira keuntungan. Okey, pengiraan keuntungan. Okey, jumlah hasil dan kos. Kemudian juga soalan yang C, okey, berkaitan dengan pendapatan individu tolak X. So, ini adalah persamaan bagi pendapatan individu. So, ini sebenarnya merujuk kepada pendapatan boleh guna, PBG, pendapatan boleh guna. Baik. Kemudian tu soalan nombor 2. Soalan nombor 3, okey, iaitu permintaan. Okey, peratus perubahan permintaan. Ini bab yang yang kedua, perubahan permintaan kereta tempatan. Okey, soalan A, hitungkan faktor peratus perubahan permintaan kereta tempatan, peratus perubahan dia. Okey, dan terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku perubahan permintaan tu. Kemudian soalan B, okey, iaitu keanjalan. Okey, kirakan jalan. Okey. Dan soalan 4. Okey, ini adalah pengeluaran jangka pendek. Ini bab yang keempat. Okey, bab pengeluaran jangka pendek. Bab pengeluaran. So, hitungkan nilai A, B, C, D, E, F yang ada dalam kotak ni. Kemudian, hitungkan hubungan antara input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud. Maknanya hubungan antara input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud. Baik, bahagian B. So soalan B, soalan C. Ini terangkan kesan peristiwa ini. Pokok-pokok getah tua telah ditebang digantikan dengan tanaman kelapa sawit. So C, butiran penyata keuangan. So yang C ni dia minta untuk hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh doyok. Cukai pendapatan dan juga hitungkan pendapatan boleh guna doyok pada tahun tersebut. Dan juga soalan yang kelima, pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Yang rasa yang ini, baik. Raja aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor. Baik. Kemudian juga, hitungkan permintaan pasaran dan penawaran pasaran. Lukis keluk keseimbangan pasaran, huraikan bagaimana proses keseimbangan pasaran berlaku. Baik. So, kita dah tengok 5 soalan. So, sila tuliskan nombor soalan yang kamu nak jawab. Yang kita nak bincangkan pada petang ini. Adakah soalan 1, 2, 3, 4 atau 5? 1A adalah daripada bab 1. 2 ni adalah daripada bab yang ketiga. Yang nombor 3 ni bab yang kedua, permintaan. Bab yang keempat, soalan yang keempat adalah diambil daripada bab yang bab yang keempat iaitu pengeluaran. So sila tuliskan nombor soalan 3 je. Nak bincangkan 3 je.
Tuliskan nombor soalan yang kita nak bincangkan, yang kamu rasa kita nak buat hari ni. Boleh tulis. Soalan apa tu? Okey. Yang mana satu korang nak kita buat sama-sama? Kita buat sama-sama bukan korang buat. Okey. Kita buat sama-sama. Okey, mana satu? Mana? Soalan nombor apa? Tak, cikgu. Sebab yang paling terdekat apa? Yang paling terdekat siapa? Yang dalam tulis yang dalam kertas lah. Dalam pertama. Terbaik lain tak ada. Okey. Yang pasti cikgu je lah yang pilih. Boleh Aina? Boleh macam tu. Kau orang yang nak pilih siapa yang pilih? Pandai betul kau ni. Okey. Boleh je. Suka hati kau je. Okey. Baik. Aisyah? Soal mana yang kamu nak buat? So Nazira kata, cikgu pilih. Yelah. Okey. So, kalau macam tu, kita akan tengok soalan satu dulu. Kita tengok soalan satu Okay, so kita buat soalan satu. Baik. Satulah. Okey, baik. So, soalan satu. Okey, berikut adalah tindakan yang diambil oleh kerajaan sebuah negara. Kerajaan telah menangguhkan projek pembinaan landasan kereta api berkembar. Okey, yang menelan belanja 1.5 bilion ringgit untuk beri tumpuan kepada membina hospital. Baik, merujuk kepada konsep kekurangan pilihan dan kos lepas, bagaimanakah keputusan tersebut diambil? Okey, baik. So, nak jawab, tengok dia punya peruntukan markah. Peruntukan markah adalah 5. So, rasanya mudahlah. Sebab apa? Sebab kita tahu kekurangan boleh dapat 1 poin, pilihan dapat 1 poin dan juga kos lepas dapat 1 poin. Tapi macam mana nak dapatkan 5 markah itu? Ya, macam nak dapat 5 markah itu? So, untuk kita buat begitu, okey, sebenarnya kita boleh buat bermula dengan, okey, so kita akan ambil bahawa kita boleh buat satu penerangan, okey, tentang kerajaan. So, kita boleh sketch dulu ya. Kerajaan. Okey, first of all, kekurangan dia apa? Kekurangan hasil, okey, hasil cukai. Okey, dan perbendaharaan. Haraan negara. Okey, so kita tahu itulah dia. Maka, okey, apakah masalah kerajaan? Iaitu mengalami masalah kekurangan. Iaitu kekurangan apa? Kekurangan hasil cukai dan juga perbendaharaan negara. Daripada situ, kita tahu bahawa kerajaan terpaksa membuat, kerajaan terpaksa membuat pilihan. Pilihan, ke atas projek-projek yang ingin, projek pembangunan yang ingin dilaksanakan. Baik, dilaksanakan. So, bagaimana kerajaan memilih? Iaitu kerajaan memilih dengan kerajaan akan memilih memilih projek pembangunan. Yang apa? Yang kita kata yang apa matlamat kerajaan? Apa matlamat kerajaan? Untuk buat sesuatu projek. Apakah matlamat kerajaan? Memilih projek pembangunan yang apa? Ni apa semua ni? Apa slow je ni? Lepas hujan semua apa loading ke apa? Okey Aisyah, bagus Syah. Okey. Memilih projek pembangunan yang memberi kebajikan maksimum kepada rakyat. Okey. So, jadi kita boleh buat contoh. Okey.
contoh kat sini iaitu apa? Contohnya, okey, iaitu contoh dalam bila contoh kamu ambil, okey, ambil daripada penyataan itu sendiri. Iaitu contohnya kerajaan okey telah okey ataupun kerajaan memilih ya, memilih okey untuk membina hospital. Okey, hospital okey kerana kita boleh bagi tahu iaitu kerana mampu memberi ya, okey, mampu memberi okey kebajikan okey yang lebih okey baik kepada rakyat. Okey, jadi di situ barulah kemudian oleh sebab itu okey maknanya okey kita kata setelah memilih okey memilih okey projek membina hospital, maka okey maka kita tahu bahawa maka projek okey projek pembinaan okey pembinaan landasan kereta api ke kereta api kereta api berkembar berkembar okey menjadi apa? Menjadi kos lepas. Okey, kos lepas dan boleh ditambah lagi kos lepas okey iaitu okey pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Begitu. Okey. Jadi bila kamu dah tahu cara dia begini, maka kamu nampak tak bahawa ada 5 poin yang kamu boleh dapat markah. Okey, iaitu okey kamu boleh dapat markah dari sudut kekurangan hasil cukai dan perbendaharaan negara. Okey, kerajaan terpaksa membuat pilihan ke atas projek pembangunan yang dilaksanakan. So bila kerajaan memilih projek pembangunannya, okey, kerajaan akan memilih projek pembangunan yang memberi kebajikan maksimum kepada rakyat. Contoh, kerajaan memilih untuk membina hospital. Okey, so di sini setelah setelah memilih projek membina hospital, maka projek pembinaan kereta api berkembang menjadi kos lepas. Okey. Iaitu pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. So di sini ada lebih kurang 6 poin yang kamu boleh dapat markah. So maksimum 5, so kamu boleh dapat 5 markah. Itu cara dia. Kan? Dan nak cikgu tunjuk ke macam mana nak bina ayat dia? Tak perlu kot Sebab korang dah tahu macam mana nak buat ayat kan? Okay. Sebab sebenarnya ayat dia lebih kurang sama macam buat sejarah. Okay, memang straight to the point. Dia tak perlu pengenalan, tak perlu penutup, tak perlu. Okay, just straight to the point. Okay. So, okay, cukup ni. Ke nak cikgu mentionkan, ke nak cikgu buat ayat juga? Aisyah? Tak payah cikgu. Tak payahlah okay, baik. So, ini caranya. Okay, so kepada mana-mana pelajar yang dah ambil ataupun yang dah print out soalan-soalan tadi tu yang cikgu kongsikan dalam dalam grup WhatsApp tu, okay, bolehlah ambil ini sebagai jawapannya. So kamu boleh ambil dan bolehlah tulis di mana-mana bahagian ke ataupun mungkin boleh ambil kertas kosong ke untuk ambil poin-poin dia, dan juga kamu boleh letakkan labelkan nombor 1A kat situ. Ya. Jawapan untuk 1A. Penting. So di sinilah caranya. Okey, kita ada apa? Kita ada kekurangan di sini. Okey, kemudian ada pilihan dan juga kita ada kos lepas. Kena mentionkan. Okey. Kalau 3 tu saja dan 5 markah, kita tahu akan kekurangan markah. Kalau kita just bagi 3 saja, so kita berikan contoh. Okey, dan contoh, pastikan contoh diambil daripada pernyataan yang diberi. Dan kemudian apabila kita buat kos lepas pun kita akan ambil contoh daripada pernyataan yang diberi. So bermakna di situ bila kamu kaitkan dengan pernyataan yang diberi, maka kamu boleh dapat markah yang benar. So jangan ambil pilihan ataupun contoh-contoh daripada
Siapa pula lah ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana dia boleh masuk sini ni? Tak, korang ada siapa yang ada dalam grup form 5? Nazira ada dalam grup form 5? Apa untuk sejarah? Ah, Ya, saya nampak mesej tadi. so tiba-tiba apa hal Jenny mana pula ni? Cikgu buang jap. Alhamdulillah. Aduh. Celah mana pula lah. Masalahnya benda-benda ni, ialah kita tahu, okay, most of them adalah, okay, kita kata sebagai untrusted dan juga benda-benda tu scam. Macam mana boleh masuk dalam grup ni? Dah lah nama Jenny kat tu. Okay, mana pula si Jenny? Okay, satu je nak mencari dia, lepas tu nak buang. Korang hati-hati ya. Biasanya benda ni banyak dekat Telegram banyak. Ya, dekat Telegram banyak. So hati-hati ya. Okay, dah remove dah pun. Cikgu remove dia. Okay, baik. So, itu soalan nombor 1A. Okay, soalan nombor 1A. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, iaitu kita pergi kepada soalan B. Baik, berdasarkan rajah 1. Okay, di atas terangkan perbezaan yang wujud antara kedua-dua barang tersebut dari segi ekonomi. Baik, kita tengok ada 8 markah kat sini. First, bila kamu diberi jawapan dan diberi soalan dan ada rajah ni, make sure kamu tahu rajah tu merujuk kepada apa. Okey, ya, yang ini adalah gambar laptop, yang ini adalah gambar matahari. Jadi, dia merujuk kepada jenis barang. Baik, kalau komputer barang apa dan kalau matahari barang apa? Bagi tahu cikgu, tulis dalam Zoom chat. Kena labelkan dulu, labelkan dulu. Yang komputer tu barang apa? Yang matahari tu barang apa? Barang apa ni? Kalau komputer dulu. Yang barang list komputer tu bukan dipanggil sebagai kos tak ke? List barang tetap. Bukan. Bukan. Sure. Okey. Baik. Aduh. Yalah, korang ni lupa. Kehendak bukan, Zarif. Okey, begini. Okey, kedua-dua barang. Ingat dia mentionkan apa ni saya bermasuk. Okey. Berdasarkan rajah 1 di atas, terangkan perbezaan yang wujud antara kedua-dua barang tersebut dari segi ekonomi. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, barang ni, kalau dalam ekonomi ada berapa barang? Ada berapa jenis barang? 2 kan? 2 ke? Okey, jenis barang sebenarnya ada berapa? Lupalah tu. Okey, iaitu jenis barang ada 3. Pertama sekali, barang ekonomi. Yang kedua, iaitu barang, iaitu barang awam ataupun barang sosial. Okey, barang awam atau barang sosial. Dan yang ketiga, iaitu barang apa? Yang ketiga, iaitu barang percuma. So, dia ada 3. Ya, barang percuma. Jadi ini merujuk kepada jenis barang. Jenis barang ada 3 barang ekonomi, barang awam dan juga barang percuma. So dia ada 3. Okay. Cikgu bab berapa ni? Yang ini adalah daripada bab 1. Okey, daripada bab 1 ya. Dia ada jenis barang. Okey, barang ekonomi, barang awam dan juga barang percuma. So, kalau kamu lihat di sini, komputer ni barang apa? Okey. Komputer ni barang apa? Ekonomi. Barang ekonomi. Okey, barang ekonomi dia mesti ada harga. Okey, ada harga. Tetapi kalau matahari barang apa? Itu barang percuma. Barang percuma. Okey. Dan satu lagi barang awam tu ialah barang yang
dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, seperti taman permainan, seperti kita kata seperti public phone, seperti stesen bas, seperti perkhidmatan hospital. Itu semua barang-barang awam, ya. Barang ekonomi yang dikeluarkan oleh swasta, barang percuma adalah anugerah Tuhan. Okey, seperti apa? Seperti cahaya matahari, seperti udara, air. Okey. So itu adalah barang-barang percuma. Itu bezanya. So bila soalan tanya, okey, berdasarkan Raja 1 di atas, terangkan perbezaan yang wujud antara kedua-dua barang tersebut dari segi ekonomi. 8 markah. So bila 8 markah, kebiasaannya dalam ekonomi, kalau kamu dikehendaki untuk terangkan perbezaan, kamu boleh buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Okey. So ini memudahkan kamulah sebenarnya, ya. So dia memang boleh buat dalam bentuk jadual. So kita bahagikan kepada dua ni. Okey, dalam bentuk jadual. Okey, dua. Kemudian first satu line. Okey, kemudian yang ini okey. Okey, untuk ruangan jawapan yang pertama, ruangan jawapan yang kedua, kemudian ruangan jawapan yang ketiga dan yang terakhir yang keempat. So macam tu. Baik. So untuk soalan 1B ni, okey, yang B ni kamu buat dalam bentuk jadual. So kamu tulis, okey, perbezaan, okey, ciri barang, okey, barang percuma. Okey, percuma dan barang ekonomi. Begitu. Okey, tulis tajuk dekat situ. Kemudian baru kamu tulis. Okey, kat sini apa? Kat sini barang ekonomi. Dan kat sini adalah barang percuma. Okey, barang percuma. Baik. So di sini, okey, kamu mulakan dengan perbandingan ini, kamu pastikan mesti dia bandingkan dengan perkara yang sama. Okey, baik. Pertama sekali, barang ekonomi. Okey, siapa yang membekalkan barang ekonomi? Iaitu, okey, kita boleh tulis iaitu pihak, okey, kita kata dibekalkan. Okey, dibuat. Okey, dibuat atau disediakan. Okey, disediakan oleh pihak, okey, firma, okey, dan swasta. Sama lah tu, ya. Okey, dibuat, disediakan oleh pihak firma dan swasta. Okey, manakala kalau barang percuma adalah kita boleh tulis anugerah Tuhan. Begitu. Barang percuma adalah anugerah Tuhan. Kemudian juga barang ekonomi. Okey, perlu, okey, kita kata dibayar, okey, untuk mendapatkannya. Yalah, barang ekonomi perlu dibayar untuk mendapatkannya lah. Manakala barang percuma, okey, tiada bayaran dikenakan untuk memilikinya. Ataupun kita kata untuk menikmatinya lah. Menikmatinya. Yalah, cahaya matahari kita tak boleh miliki, kita boleh nikmatinya. Kan? Jadi, tapi tiada bayaran dikenakan untuk menikmatinya. Begitu. Okey. Kemudian seterusnya kalau kita lihat, okey, untuk barang ekonomi, ada tak kos lepas dan juga ada tak dia punya penawaran. Okey, penawaran dia terhad ke tidak terhad? Barang ekonomi, penawaran dia terhad ke tidak terhad? Okey, ya, penawarannya terhad. Betul. Penawarannya terhad. Barang percuma, penawarannya apa?
Terhad juga ke? Ya, tidak terhad. Begitu. Penawaran tidak terhad. Dan untuk yang terakhir, barang ekonomi itu kamu boleh berikan contoh. Okey. Contohnya apa? Contohnya okey, komputer, okey, kereta, okey, dan pakaian. Contoh, kan? Manakala yang terakhir kamu juga boleh berikan contoh untuk barang percuma seperti apa? Seperti angin, okey, air, cahaya matahari. Okay. So ini adalah kita kata contoh lah. So kita boleh tambahkan contohnya. Okay, contohnya angin, air, cahaya matahari. So ini merujuk kepada perbezaan ciri barang percuma dan barang ekonomi. So di sini bila kamu berikan 4 untuk barang ekonomi dan 4 untuk barang percuma, maka setiap satu ini akan diberikan 1 markah. Ya. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8. Begitu. Cukup untuk dapat 8 markah. Okey. Sebab banyak yang cikgu difahamkan bahawa sebenarnya kalau ada soalan berkaitan dengan perbezaan, maka kamu dibenarkan untuk membuat secara jadual. So inilah jadualnya. Okay. So boleh ambil untuk sebagai rujukan kamu bagi soalan 1B tu. Okay. So sekejap lagi kita nak buat bahagian C pula. Okay, soalan C. Okay, dapat? Kalau dah tulis, dah ambil dah tulis dah. Okey, baik. So Aisyah kata dah. Okey, so kalau dah ambil, kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, boleh kita proceed untuk soalan seterusnya. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya. Okey, kita ambil soalan saya. Tinggal 2 orang je. Mana yang lain ni? Okey. Itulah. Line tak stable ke? Okay. Baik. So kita lihat. So nombor 2A ni. Okay. So kita dah habis. Bukan. Kita ambil bahagian C. Okay. Berikut adalah tentang negara X dan negara Y. Okay. Negara X dan negara Y.
So negara X, kerajaan tidak campur tangan dalam membuat keputusan ekonomi. Dan untuk negara Y, kerajaan berkuasa penuh dalam membuat keputusan ekonomi. Nyatakan sistem ekonomi negara X dan negara Y. Okey. So bila nyatakan, so kamu boleh nyatakan, okey, negara X ni, okey, sistem ekonomi apa? Negara X ni sistem ekonomi apa? Okey, sistem ekonomi. So kerajaan tidak campur tangan dalam membuat keputusan ekonomi. Ya, apa dah Zarif? Okey, negara X, kerajaan tidak campur tangan dalam membuat keputusan ekonomi. Baik Aisyah, dia tak dipanggil kapitalis sebenarnya. Dia lebih kepada sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi pasaran bebas. Ya, betul. Okey, pasaran bebas. Yang Y ini barulah kita kata sebagai sistem ekonomi apa? Okey, sistem ekonomi kerajaan berkuasa penuh dalam membuat keputusan. So itu adalah perancangan pusat. Ya, okey. Perancangan pusat. Okey, so inilah perbezaan dia. So bila namakan sistem ekonomi negara X dan negara Y, negara X sistem ekonomi pasaran bebas dan negara Y adalah sistem ekonomi perancangan pusat, so dapat masing-masing 2 markah. Baik. Soalan yang kedua, bezakan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut. Baik, bezakan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut. Okey, so diminta untuk buat perbezaan dan di sini diberi peruntukan markah sebanyak 10 markah. So, bila 10 markah, kamu kena tahulah bahawa mesti diberi dalam kategori, okey, dalam 5 kategori ataupun 5 ciri. Jangan korang buat 1-2 je. Okey, 5 ciri. Ya, 5 ciri. So, seperti yang kita buat tadi, okey, so kalau kita lihat di sini yang ini tadi kan. Okey, baik. So, kita akan cuba untuk padam dulu. Kita gunakan, okey, so, kotak yang sama. Okey, untuk kita buat 5 ciri berkaitan dengan sistem ekonomi ini. Sementara tu korang nak ambil jawapan boleh. So korang nak ambil untuk apa? Untuk buat dia punya kotak pun boleh. So tapi oleh kerana ini 4 sahaja, so kita kena buat tambahan lagi lah. Okey, tambahan lagi. Okey, iaitu tambahkan di bawah ni lah. Okey, so supaya cukup untuk 5 ciri. Ya, untuk 5 ciri kat sini. Okey, baik. So kita tambahkan kat sini dan kita mulakan dengan, so kita letak kategori yang mula-mula sekali, yang ini adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasaran bebas. Manakala di sini pula adalah sistem ekonomi perancangan pusat. So begitu. Baik. So bila kita dah buat macam tu, perbezaan dia. Yang mula-mula sekali, kita nak cerita tentang pemilikan faktor pengeluaran. Pemilikan faktor. Baik. Pemilikan faktor. Okey, maknanya siapa yang boleh memiliki faktor? Maknanya boleh memiliki buruh, boleh memiliki modal, boleh memiliki tanah, boleh memiliki apa lagi? Okey, boleh memiliki usahawan. Baik. So kita ambil dari sudut pemilikan faktor dulu. Dalam sistem ekonomi bebas, kita tahu bahawa okey, individu dan firma, ya, individu dan firma kita kata bebas, okey, memiliki, okey, memiliki faktor, okey, pengeluaran. Okey, bebas memiliki faktor pengeluaran. So itu dalam sistem ekonomi
pasaran bebas. Okey. Manakala, okey, kalau kamu nak bagi yang bahagian yang apa sistem ekonomi perancangan pusat, kamu kena mentionkan the same category. Mesti kategori yang sama. Jangan kau bagi kategori lain pula. Contoh, kalau kita lihat sistem ekonomi perancangan pusat, okey, ekonomi pasaran bebas kata bebas memiliki faktor pengeluaran. Tapi kalau dalam sistem ekonomi perancangan pusat, okey, kita boleh tulis hanya kerajaan dibenarkan memiliki faktor pengeluaran. Okey. Hanya kerajaan dibenarkan memiliki faktor pengeluaran. Itu kena jelas. Okey. Baik. So, itu yang pertama. Okey, tentang faktor pengeluaran. Baik. Okey, apakah matlamat? Okey, matlamat ekonomi mereka. Okey. So, kalau kita tulis, okey, matlamat firma, okey, adalah okey, memaksimumkan keuntungan. Ya, matlamat firma adalah memaksimumkan keuntungan. Okey, manakala matlamat isi rumah adalah memaksimumkan kepuasan. So, itu kita cerita dari sudut matlamat. Matlamat ekonomi mereka, matlamat firma dan juga matlamat isi rumah. Baik. Kalau kerajaan, sistem ekonomi perancangan pusat, matlamat apa? Matlamat kerajaan adalah memaksimumkan kebajikan rakyat. Matlamat kerajaan adalah memaksimumkan kebajikan rakyat. So, itu perbezaan yang ketara antara sistem ekonomi pasaran bebas dan juga sistem ekonomi perancangan pusat. Baik. So, apa lagi? Selain daripada kita cerita tentang bebas memiliki faktor pengeluaran, hanya kerajaan dibenarkan memiliki faktor pengeluaran. Kalau dalam pasaran bebas, matlamat firma. Kalau sistem ekonomi perancangan pusat, matlamat kerajaan. Apa lagi kita nak cerita dari sudut sistem ekonomi ni? Corak agihan pendapatan. Baik. Corak agihan pendapatan. Baik. Corak agihan ke? Bukan. Pembuat keputusan. Pembuat keputusan untuk apa? Untuk apa dikeluarkan barang, bagaimana dikeluarkan barang, untuk apa, untuk siapa barang dikeluarkan. Itu corak agihan kat situ ya. So, dia sebenarnya refer to iaitu pembuat keputusan. Firma dan isi rumah ataupun individu adalah pembuat keputusan ekonomi. So, firma dan isi rumah adalah pembuat keputusan ekonomi. Tetapi kalau dalam sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan melalui Badan Perancangan Pusat. Perancangan pusat menentukan keputusan ekonomi. Itu beza. Dia menentukan keputusan ekonomi. So, itu dah 3 dah. 6. Baik. Seterusnya. Matlamat. Pemilikan faktor. Pembuat keputusan. Apa lagi? Baik. Bagaimana dengan kebebasan bersaing? So, kita kata bahawa dalam sistem ekonomi pasaran bebas, persaingan adalah terbuka.
Okey, dan bebas. Okey, dalam kalangan firma. Okey, maknanya mereka boleh ataupun mereka bebas untuk bersaing sesama sendiri. Tetapi kalau dalam sistem ekonomi perancangan pusat, okey, tiada okey persaingan berlaku. Okey, kerana semua kegiatan ataupun semua aktiviti ekonomi ditentukan oleh kerajaan. Okey. So, baik. Dan yang terakhir, last sekali kita boleh buat contoh. Okey, contoh negara-negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Contoh negara ialah Amerika Syarikat dan juga Jerman. Kita ambillah negara-negara Eropah. Amerika Syarikat dan juga Jerman. Manakala untuk contoh negara sistem ekonomi perancangan pusat adalah seperti Cuba dan Korea Utara. So, sistem ekonomi perancangan pusat. Begitu. Okey. Boleh ambil. Mana pula lah dia boleh masuk. Okey, dah Kalau dah bagi tahu ya. Jangan korang diam je. Okey, dah. Okey, so Aina pun dah. Yang lain pun dah. Okey, baik. So, itu soalan 1C. So, kita dah habis dengan soalan-soalan ini. So, hopefully kamu tahu bagaimana untuk menjawab soalan daripada 1A tadi. Okey, baik.
Soalan yang kedua, okey, soalan ni pun sebenarnya famous juga. Okey, dalam dalam okey. So soalan ini juga famous, okey, dalam soalan-soalan peperiksaan seperti berikut, iaitu tentang profession. Baik, maklumat berikut bila diberi soalan nombor 2A ni, maklumat berikut berkaitan dengan Encik Remy. So kelulusan sarjana muda sains perubatan. Okey. Tapi jawatan dia guru sekolah menengah Seri Mersing. Tempat tinggal Bandar Mersing. Jadi mengapakah Encik Remy memilih guru, profession sebagai kerjayanya? Okey, kenapa memilih guru? 7 markah kat sini. Okey, kenapa memilih guru? Ini Zarif kena jawab ni. Okey. Zarif. Ai. Okey. Jangan. Oh, okey, baik. Baik, banyak sebab dan sebenarnya kamu boleh ambil sebab itu pertama sekali. Okey. Sudah tentulah kalau kita lihat. Okey, kalau sains perubatan sepatutnya dia jadi apa? Dia jadi guru ke ataupun dia jadi okey, sebabnya apa kalau kita lihat, iaitu dia boleh jadi doktor ataupun juga boleh jadi nurse. Encik Remy jadi doktor lah kot. Tapi dia jadi guru sekolah. Mengapa Encik Remy memilih guru sebagai profession? Profession sebagai kerjayanya. Okey. Baik, so kita boleh ambil yang pertama, iaitu berkaitan apa? Antara guru sekolah dengan sains perubatan, guru sekolah dengan doktor, rasanya mana gaji lagi banyak? Doktor kan? Doktor. Tapi agak-agaknya kenapa Encik Remy? Kenapa Encik Remy memilih guru? Kenapa Encik Remy memilih guru? So kita kena bagi 7 poin. 7 markah, so kita bagi 7 poin. So kita bagi sebanyak mungkin lah. Contohnya yang pertama kita boleh bagi poin iaitu kalau kita nak kata gaji sebab dia pilih itu sebagai gaji, mustahil lah. Tetapi kalau kita pilih sebagai mungkin dia boleh dapat faedah sampingan yang banyak. Faedah sampingan. Apakah faedah sampingan yang dia boleh perolehi? Iaitu seperti iaitu allowance kedatangan. Kita kata dia boleh memperoleh pelbagai allowance. Kemudian juga dia boleh dapat uniform percuma. Uniform percuma. Lagi apa lagi? Allowance, uniform percuma dan juga jadi seterusnya iaitu kemudahan. Kalau dia jadi guru sekolah menengah, bermakna dia kaki tangan kerajaan. Maka dia boleh memperoleh kemudahan. Kemudahan pinjaman. Jadi itu faedah sampingan. Pelbagai allowance, uniform percuma dan juga kemudahan pinjaman. So sebenarnya di sini pun sebenarnya kemudian dapat 2 markah. Faedah sampingan 1, yang kedua pelbagai allowance, uniform percuma dan kemudahan pinjaman tu contoh, so dapat lagi nada 1 markah. Baik. Kemudian yang satu lagi iaitu kita boleh kata jarak. Jarak perjalanan. Sebenarnya kalau kita tahu bahawa mungkin reason why Encik Remy ni memilihnya kerana apa? Kerana jarak sekolah. Ataupun kita kata apa? Jarak tempat kerja. Adalah dekat ataupun adalah berhampiran dengan berhampiran tempat tinggal. So itu. So itu juga telah dapat nada 2 markah. Susah lah macam ni. So cikgu buat dekat ni lah, dekat whiteboard lah. Begini. So kita akan clearkan whiteboard ni. Clear all drawings. Kemudian kita akan buat kat whiteboard. Faedah sampingan, pelbagai allowance, uniform percuma, kemudahan pinjaman,
jarak perjalanan iaitu jarak tempat kerja, berhampiran tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, kita boleh ambil juga iaitu suasana tempat kerja. Di mana, okey, mungkin suasana, okey, okey, di sekolah, okey, lebih digemari, gemari oleh, okey, oleh Encik Remy. Okey, Encik Remy berbanding suasana sekolah lebih digemari oleh Encik Remy berbanding suasana, okey, okey, suasana tempat kerja lain. So kita tak mention lah hospital kan, tapi kita kata lebih digemari oleh Encik Remy berbanding suasana tempat kerja. Okey. So faedah sampingan, jarak perjalanan, kemudian suasana tempat kerja, dan juga sebenarnya ada banyak kan, ada lebih kurang 12 rasanya poin-poin, okey, kenapa seseorang tu memilih kerja. Okey, yang paling utama gaji lah kan. Kemudian faedah sampingan, jarak perjalanan, suasana tempat kerja, dan juga kita boleh ambil iaitu kepuasan kerja. Okey, kepuasan kerja. Di mana kita tahu bahawa, okey, mungkin kita kata Encik Remy, okey, 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 so kita kata bahawa pekerjaan sebagai guru lebih memberi kepuasan kepada kepada Encik Remy, okey, berbanding pekerjaan lain. Okey, berbanding pekerjaan lain. So di sini kalau kamu bagi, okey, 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya dah cukup untuk 8 markah sebenarnya. Faedah sampingan, jarak perjalanan, okey, okey. Dan kalau kamu rasa macam cikgu masa tak cukup, cikgu dia nak bagi 7 markah ni. Kalau kamu nak tambah lagi boleh, iaitu satu lagi iaitu pengaruh keluarga. Di mana pengaruh keluarga ni kita tahu bahawa, okey, okey, kita kata terdapat ahli keluarga Encik Remy. Okey, ahli keluarga Encik Remy, okey, yang bertugas sebagai pendidik. Okey. Dan okey, hal ini mendorong Encik Remy, okey, memilih, okey, pekerjaan sebagai guru. Okey. So tapi sebenarnya kalau kamu lihat pengaruh keluarga ni, okey, kalau kita lihat di sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So boleh dapat 10 lah, tapi dia nak 7 manfaat je, dia nak bagi 7. Tapi pengaruh keluarga ni sebenarnya memang memainkan peranan yang penting. Okey, sebenarnya memang memainkan peranan penting. Jadi kalau kamu nak tengok, okey, profession yang mungkin kamu akan jadi pada masa hadapan, kamu tengok apa pekerjaan mak dengan ayah kamu. Sebab itu kalau macam Zarif kata dia nak jadi guru, cikgu tak terkejut sebab rupa-rupanya mak dia pun guru. So pengaruh keluarga. So bagaimana dengan Nazira, Aisyah dan juga Aina? Okay. Aina pun mungkin jadi guru pun. Sebab mak kamu guru kan, Aina. Bagaimana dengan Aish? Kan. Aina pun kata So Aina nak jadi guru ke? Okay, Aina kata nak. Aisyah, kamu mak ayah kamu jadi apa, kerja apa? Okay. Aish dan Nazira? Mak accountant. So ada kemungkinan ke ayah jurutera? Jurutera. So Aisyah, antara accountant dengan jurutera mana yang kamu nak pergi?
Mak cikgu prasekolah. Oh, ya ke? Okey, mak cikgu prasekolah. So, Aish, kamu nak jadi apa, cikgu sekolah ke? Mana mengajar jugalah. Ya. Yeah. Aisyah tak nak jadi jurutera. Jurutera dan juga ataupun accountant. Accountant. Gaji banyak tak? Account kot kan. Yelah. Okay, jurutera ni biasanya dia kena awal-awal ambil engineering kan. Bila ambil engineering ni, okay, dia kena ada maths, dia kena ada fizik, kemudian dia kena ada semua tu Tapi kalau dah awal-awal kat sini pun dah masuk ekonomi, tak ada je lah nak jadi jurutera tu. Kan, jurutera sudah tentu ambil okay, jadi accountant lah kot. Kan. Ya, dia sebenarnya memang pengaruh keluarga ni sebenarnya memegang peranan besar. Okay, macam cikgu sendiri okay, sebab arwah yang cikgu memang guru besar. Okay, guru besar sekolah agama. Okay, jadi turun pada cikgu, cikgu pun mengajar. Adik cikgu pun bekas tenaga pengajar. Adik cikgu seorang lagi memang guru sekolah dekat Kota Kemuning. Kemudian ya, walaupun tak adalah sampai 6 orang guru kan. 6 orang adik-beradik tak adalah 6 orang guru, tapi 2 orang daripadanya guru lah. So pasti ada pengaruh keluarga. So kita tak boleh nak nafikan benda tu Okey, so di sini cara untuk menjawab soalan ini ialah kamu bina ayat seperti biasalah. Okey. Okey. So ambil ayat kemudian buat faedah sampingan, jarak perjalanan, suasana tempat kerja, kepuasan kerja, pengaruh keluarga dan sebagainya lah. Okey. So ini kamu boleh ambil. Dah ambil dah. Ini faedah sampingan dah ambil Dah. Okey. Baik. Bagus. So kita pergi kepada soalan yang kedua daripada soalan 2A. Okey, soalan 2A, soalan yang kedua, okey, dia tanya tentang iaitu berikan 3 contoh faedah sampingan yang dinikmati oleh seorang guru. Spesifik ni yang dinikmati oleh seorang guru. Cikgu baru mentionkan tadi antara 3 faedah sampingan yang dinikmati oleh seorang guru iaitu pertama sekali seperti allowance sara hidup. Allowance sara hidup yang dipanggil COLA COLA. COLA, cost of living allowance. Cost of living allowance. So COLA, allowance sara hidup. Kemudian juga apa lagi? Iaitu kemudahan perubatan di klinik ataupun dan hospital kerajaan. Kemudahan perubatan. So apa lagi faedah sampingan selain daripada allowance sara hidup dan juga kemudahan perubatan di klinik dan juga hospital kerajaan? Apa lagi? Bagi satu lagi. Mak kamu kan, ayah kamu kan kaki tangan kerajaan. Sudah tentu kamu tahu apakah allowance yang diterima oleh mereka sebagai faedah sampingan. Allowance sara hidup, kemudian perubatan di klinik, dan juga apa lagi satu lagi? Cuba share. Satu lagi. Dapat tak? Tak dapat? Boleh mengikuti Like a lawan. bonus, cikgu. Apa dia? Is it something like a bonus or something? Kemenyebun? I mean, is it like a bonus or something? Ya, boleh. Boleh juga. Maknanya, faedah sampingan dinikmati oleh seorang guru ialah satu lagi iaitu bonus tahunan. Bonus tahunan juga diperolehi. Diperolehi juga adalah faedah sampingan. Ya, betul. So allowance sara hidup, kemudian perubatan, bonus tahunan diperolehi, so memang banyak. Dan untuk pengetahuan kamu itu seorang guru abaikan jawapan saya. Boleh mengikut lawatan. Lain macam kau punya ayat ni. Baik. Sebagai contoh macam kalau kita lihat kita buat our new prime minister. Alamak, tak resume pula. Jumlah kos pula
Okey, so kalau kita lihat jumlah kos. Okey, jumlah kos. Bagaimana nak kira jumlah kos? Iaitu jumlah kos ini adalah kita ambil daripada RM15 sehari. Kos menghasilkan cendol ialah RM100 dan perbelanjaan lain ialah RM25. So, kita akan campurkan semuanya. Okey, iaitu jumlah kos. Okey, so jumlah kos adalah gaji. Okey, so upah. So kita ambil RM15 iaitu sebagai upah. Kemudian campurkan dengan kos cendol. Okey, kos cendol ialah RM100. Okey, itu kos. Okey, kos cendol. Dan kita kena campur lagi dengan RM25. Untuk apa? Untuk perbelanjaan lain. Okey, so macam tu. Okey. Jadi jumlahnya berapa? Okey, jumlahnya adalah, so kita akan buat begini, jumlahnya adalah RM140. Betul? RM140. Okey, itu jumlah kos. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, berapakah keuntungan? Okey, so keuntungan kita tahu bahawa, so untuk kira keuntungan, so jumlah hasil, okey, hasil tolak jumlah kos. So kita boleh buat begini, okey, iaitu RM1225, okey, tolakkan dengan RM140. So jawapannya berapa? Jawapannya adalah RM1085. Inilah keuntungannya. Begitu cara. Okey. Jadi di sini kamu akan dapat 3 markah seperti yang diperuntukkan apabila korang buat satu-satu. Sini kamu dapat 1. Di sini kamu dapat 2. Okey, 2 markah. Dan di sini kamu dapat 3 markah. Ingat, okey, seperti mana yang cikgu buat, iaitu kamu kena mentionkan satu-satu. RM550 tu apa? Dalam kurungan upah. RM100 tu apa? Kos cendol. Kemudian RM25 tu apa? Perbelanjaan lain. Mentionkan kat situ. Okey, dan buat dalam bentuk persamaan. Kemudian bila keuntungan, ambil jumlah hasil tolak jumlah kos. So macam tu, dia akan dibuat secara teliti dan teratur. So dengan itu kamu boleh dapat 3 markah. Begitu. Ya. Okey. Baik. Dapat? Dah ambil dah? Okey, baik, dapat, bagus. Okey. So inilah dia, okey, jawapan bagi soalan 2B1. Baik, bagaimana pula dengan 2B2? Mengapa anak saudara Puan Anggun ini dibayar upah? Kenapa 2 markah? Kenapa anak saudara dia okey, dibayar upah sebanyak RM15 sehari tu? Why? Siapa boleh explain? Kenapa Dia sebab guru kan cikgu. Ya, betul. So apa yang patut dibuat? Apa yang patut kita terangkan? Okey, 2 markah jadi. Okey. Okey, anak saudara Puan Anggun dibayar upah kerana, sebab soalan dia mengapa
Jadi jawapan mesti ada diupah kerana. Kerana apa? Baik, anak saudara Puan Anggun dibayar upah kerana okey. Kerana anak saudara tu adalah buruh, betul? Adalah buruh. So, apa yang buruh buat? Apa yang buruh buat? Itu kau. Dia Ya. bagi tenaga macam apa? Mhm. Physical dan mental kan? Ya, betul Nazira. Dia macam ni. Anak saudara Puan Anggun dibayar upah kerana telah menyumbangkan. Maknanya memberilah. Menyumbangkan tenaga, mental dan fizikal. Okey. Okey, kita kata sepanjang perniagaan itu. Okey. Sepanjang proses pengeluaran. Sepanjang proses pengeluaran. Okey, iaitu kita tahulah ini definisi bagi upah. Iyalah, upah, definisi bagi buruh. Memanglah sebab anak saudara Abang Anggun tu dibayar upah sebab dia buruh kan? Kerana telah menyumbangkan tenaga mental dan fizikal sepanjang proses pengeluaran. Jadi, kita boleh mentionkan sebagai buruh. Okey, sebagai buruh dalam proses pengeluaran. Okey, anak saudara Puan Anggun layak menerima upah berupa gaji, allowance, dan sebagainya. Sebab kena ingat upah paling besar. Di bawah upah baru ada, dalam upah tu ada gaji, ada allowance, ada bonus, ada commission dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, so anak saudara Puan Anggun layak menerima upah berupa gaji, allowance dan sebagainya. Jadi, oleh kerana peruntukan markah diberi adalah 2 markah, maka memang cukuplah untuk dapat 2 markah di sini. So pertama menyumbangkan tenaga mental dan fizikal, 1. So memang layak menerima upah berbentuk apa seperti gaji, allowance dan sebagainya. So another 1 point lagi. So dapatlah 2 markah. Jadi cikgu pesan kepada mana-mana pelajar yang akan menghadapi trial mungkin pada minggu ini, mungkin pada hari Jumaat ini ke kan. So pastikan kamu cari kehendak soalan itu dan jawab mengikut kehendak soalan dan jangan gabrah. Korang ni kalau gabrah mulalah tak ingat apa-apa, padahal benda tu senang je. Tapi dalam peperiksaan korang mudah panik. Bila panik lupa macam mana jawab ni jadi jangan panik. Jangan panik. Itu pesanan cikgu supaya kamu dapat menjawab soalan-soalan tu dengan baik. Baik. Esok kita akan buat so kita akan buat esok untuk topik tingkatan 5. So bukan hari Jumaat So hari Jumaat tu kita bawa pada esok. Kerana apa? Kerana kebanyakan pelajar akan ada exam pada hari Jumaat ini. Jadi cikgu awalkan supaya kamu boleh bersedia untuk menjawab soalan-soalan trial pada hari Jumaat ini. Jadi esok cikgu ambil waktu yang sama, iaitu lebih kurang dalam pukul 5.30 ni sampai pukul 7. Untuk kita bincangkan topik tingkatan 5 dan cikgu akan postkan dulu topik-topik tingkatan 5 tu ataupun soalan tingkatan 5 itu dalam grup WhatsApp supaya kamu boleh prepare dan juga kita jawab esok. Baik. So kita tinggal 4 minit lagi. 3 minit lagi. So ada sebarang soalan nak ditanyakan? Mungkin kepada pelajar yang nak exam ni, contohnya macam mungkin Aisyah ke,
Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada boleh ditanyakan sekarang. Dan selebih itu kamu boleh buat latihan sebagai latihan di rumah. Okey, so buat pelan-pelan. Kata kunci bagi ekonomi pun sama saja, iaitu kena buat latihan. Right. Baik. So cikgu rasa itu